pada tahun 1654 ada satu orang France, okey, dia menilai sesuatu risiko untuk mengatasi satu masalah. How to divide a stake of an unfinished game of dice when one of player were ahead. Okey, ni tak apa. Okey, risiko. Okey, awak tengok ini adalah contoh risk. The early exploration into law probability result in. Okey, ini contoh-contoh dia. Okey, individual perception. Okey, ini contohlah tentang risiko. Risk is very individual concept. It is different for everyone. Risiko ni setiap orang ni berbeza. Okey, pemandu taksi, risiko dia adalah berbeza dengan pemandu bas. Awak pergi kuliah naik motosikal, risiko awak berbeza dengan mereka pergi kuliah naik bas. Okey, ini berbeza-beza. Consider the activity of driving. Okey, on the scale 1 to 5, how would you rate driving is a daily activity berbanding dengan Grand Prix driver? Okey, awak memandu taksi dengan awak memandu satu Grand Prix. Okey, mana risiko lebih tinggi? Of course, kita akan lihat, kita beritahu Grand Prix driver. Okey, awak bawa taksi, awak cakap risiko rendah. Tetapi, jika orang yang memandu taksi itu umur 88 tahun, adakah risiko tinggi? Risiko tetap tinggi berbanding dengan pemula Grand Prix yang memandunya adalah orang muda. Betul? Okey, risiko, that's why kita cakap individu ataupun risiko ni adalah berbeza dari segi persepsi terhadap seorang individu. Mungkin pada saya memandu taksi adalah risikonya tinggi berbanding dengan Formula One. Okey, persepsi kita akan berbeza sebab Formula One ni dia ada sijil, dia ada tahap tertentu yang membolehkan dia memandu Formula One. Bagi yang taksi pula, kita tak ada had. Makcik atuk umur 88 tahun boleh memandu taksi. That's why tahap persepsi risiko setiap orang akan berbeza. Okay, risk is often viewed very difficult from individual to individual. Another thing to consider that people perception change and the familiarity increase the perception of hazard and risk change. Okay, setiap orang mempunyai tahap pemerhatian risiko yang berbeza-beza. Okey, bergantung kepada tahap risiko. Okey, berbeza-beza. Awak rasa risiko macam saya beritahu tadi, risiko ni orang rendah. Saya pula anggap risiko ni tinggi. Okey, ni bergantung pada persepsi masing-masing. Okey, risk management process, total procedure. Okey, ni identify hazard ni yang awak akan belajar. Ni awak dah beritahu. Okey, risk assessment. Bagaimana kita nak menilai risiko? Yang tadi awak dah lihat gambar hazard. Okey, hazard adalah situasi ataupun sumber yang boleh mendatangkan cederaan. Kita dah tengok gambar anjing. Apa situasi je? Mungkin anjing tu garang, agresif, kuku tajam, apa semua. Okey, itu adalah dari segi hazard. Dan dalam awak dah tahu hazard, sumber bahaya, kita nak menilai risiko. Okey, awak dah tahu hazard, awak dah tahu. Risiko juga adalah kombinasi kekerapan kemalangan dan juga tahap kecederaan. Itu ada risiko. Dan bagaimana awak nak menilai risiko? Bagaimana awak nak menilai tahap risiko? Okey. Untuk menilai tahap risiko, kita panggil risk assessment. Risk, apa itu risk? Awak dah tahu, risk adalah kombinasi antara kekerapan kemalangan dan juga tahap kecederaan. Okay, risk, the possibility of unwanted event occurring. Risk adalah kebarangkalian kejadian-kejadian yang tidak kita ingin itu berlaku. Lagi segi kata kasar lah. Okay, apa itu risk? Risiko adalah sesuatu kejadian yang berlaku yang bukan kita kehendak. Okay, apa itu likelihood? Likelihood adalah the chance of an event actually occurring. Kita naklah tahu likelihood ni berapa kekerapan yang sebenar berlaku. Okey, adakah awak pergi kuliah naik basikal kerap tak berlaku kemalangan, sangat kerap. Okey, itu adalah likelihood. Okey. Dalam likelihood juga kita bagi kepada beberapa kategori. Okey, sama ada very likely, likely, unlikely ataupun high likely. Okey. Very likely bermaksud could happen frequently, bermaksud kerap sangat berlaku. Okey, likely kurang sikit berlaku, unlikely jarang berlaku, high unlikely tidak pernah ataupun never berlaku. Okey, ini kita akan kategorikan likelihood. Awak kena ingat ada 4 kategori, very likely, likely, unlikely dan highly likely. Okey. Likelihood, when evaluate the likelihood of accident, a factor will be modified the likelihood category and exposed.
Okey. Apabila kita nak menilai kekerapan berlaku suatu kemalangan, yang awak lihat tadi, yang ini sangat kerap berlaku, jarang berlaku dan sangat jarang berlaku, kita nak kategorikan tersebut adalah berdasarkan kepada yang ni. Okey, kerap kali berlaku dalam 1 tahun. Very rare. Once per year, ataupun rare a few times per year, unusual once per month, occasional once per week, frequently daily, consistent. Okey. Likelihood tadi awak dah tahu, kita ada very likely, likely unlikely, dan juga rare, very rare, unusual. Okey, nanti kita akan tengok table. Okey. Okey. The location of the hazard can be affect the likelihood of accident. Okey, selain daripada awak lihat tadi tahap kekerapan dan juga tahap modified accident, kita akan lihat juga dari segi lokasi. Okey, lokasi hazard tu juga mempengaruhi kekerapan berlaku. Awak nak lihat kadar kemalangan dekat highway dan juga kadar kemalangan kat jalan kampung. Mana yang kerap berlaku? Of course dekat highway. That's why ini lokasi juga mempengaruhi kekerapan berlakunya suatu kemalangan. Apabila awak nak buat analisis nanti, awak kena ambil tahu likelihood. Okey, awak kena ambil tahu likelihood. Okey. Okey. Consequences pula. Okey, consequences ni adalah tahap kecederaan. Okey, tahap kecederaan suatu kemalangan. Sama ada fatal ataupun kematian, major injuries, minor ataupun negligible injuries. Biasanya ada 4 faktor dalam consequences. Okey, dalam awak lihat dalam likelihood tadi ada 4 juga. Okey, dan dalam consequences juga ada 4. Okey, saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Dalam awak nak menilai sesuatu, analisis suatu tempat risiko, awak kena tahu beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali, sebelum awak menilai analisis sesuatu kemalangan kat tempat kerja, awak kena tahu apa, bagi awak kena identify apa situasi yang berbahaya. Hazard identification. Awak kena identify apa sumber, ada source yang menyebabkan berbahaya ataupun tidak. Okey, hazard identification. Okey, awak dah tahu ciri-ciri hazard identification. Okey. Bagaimana awak nak identify hazard juga saya dah terangkan. Awak nak identify hazard, yang pertama sekali melalui physical inspection. Yang kedua secara brainstorming. Yang ketiga secara knowledge. Okey, yang keempat secara trade journal, awak dapat maklumat yang lepas. Daripada publikasi juga, dan daripada kontak yang kilang yang sama, daripada persatuan yang sama. Dan selain daripada hazard, awak kena tahu juga risiko. Apa itu risiko? Kombinasi antara kekerapan dan juga tahap kecederaan. Okey, itu adalah risiko. Dan dalam risiko awak ada likelihood dan juga awak ada severity, likelihood dan juga consequences. Okey, ini adalah risiko. Okey, awak nak menilai satu risiko, awak kena tahu awak ada likelihood dan juga awak ada consequences. Apa itu likelihood? Likelihood ni adalah kekerapan yang berlaku, sama ada setahun sekali, kadang-kadang berlaku. Okey, dan consequences ni adalah tahap kecederaan, sama ada berlaku kemalangan, kematian, major injuries ataupun lain-lainnya. Okey, yang sekarang ni awak lihat ni adalah table. Okey, likelihood dan juga expose. Okey, saya rasa sebelum saya masuk dekat risk control, saya rasa saya stop dekat sini. Okey, dan saya harap awak boleh faham, awak boleh baca apa yang boleh faham apa yang saya nak maklumkan. Dan sebagai tanda kehadiran awak, saya nak juga awak jawab satu soalan ringkas saya sebagai tanda kehadiran. Apa soalan ringkas saya? Saya nak awak bezakan apa perbezaan hazard dan juga risk. Okey, hazard dan juga risk. Dan hantar pada saya sebelum jam 12.30 hari ni. Okey, hantar pada saya sebelum jam 12.30 hari kuis ringkas. Okey, soalan saya nyatakan perbezaan antara hazard dan juga risiko. Okey, sekian, terima kasih.